Ayah dia start sebagai property investment holding company. Yelah, masa tu kita kecil lagi kan, masa dia start untuk bagi awareness, masa tu dia nak mula didik kita pasal tanah. Tapi dia beritahu ini akan menjadi satu legacy keluarga. Kita ada klien yang jenis barang, jadi garang, telefon kita jerit-jerit, saya pasang loudspeaker je. So anak pun dengar? Anak semua dengar. Anak beritahu yang how tough it is kita nak berbalik rezeki tersebut. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Funnel Evo Podcast episod ke-62. Saya Syarifuddin Saidan. Saya Fadi Ghazali. Dan hari ini tuan-puan kita nak ada tetamu khas. Apa yang macam biasa? Sebelum kita cerita pasal tetamu tuan Macam mana cuti tuan? Saya seminggu kan ni tak jumpa tuan Oh, Alhamdulillah. Hari ni baru saya selamat tiba Ya, betul. Subhanallah. Cuti sangat luar biasa. Disebabkan saya tak pernah masuk jam. Tak pernah masuk jam. Jadi jaranglah masuk jam kan. Yelah, betul. So dalam episod Haji Ali pun saya dah ceritakan tentang jam tu. Jadi bila kita masuk jam ni, mental dan fizikal kita stres. Teruji lah tuan. Jadi ambil banyak hari juga nak recover balik energy tu. Nak recover? Saya tak tahu kenapa. Cuti patutnya dia release tension tuan. Tu tuan cuti tambah tension. Tambah stres. Tak tahu kenapa. Tapi hopefully anak-anak happy lah. Anak-anak happy lah. Lepas tu the best part is dekat Kelantan ada tambahan cuti. Tambahan cuti sebab apa? Ini cuti ni. Hari ni kita hari Isnin. Isnin. Kelantan tambahan cuti 2 hari lagi. Hari Ahad dan hari Isnin. Sebab apa? Sebab keputeraan. Lain kalau negeri lain. Ingat saya kan lah. Birthday Sultan ke apa ke sehari. Kelantan the only negeri asalnya yang cuti 2 hari. Kita murah hati. Subhanallah. Itu tak boleh cakap apa lah. Kemudian apa cerita? Alhamdulillah. Minggu lepas saya masih lagi praktis golf. Masih lagi praktis nampaknya. Memukul bola setakat supaya ni kena. Tak masuk lagi kan? Tak masuk lagi pandangan. Belum. Saya masih lagi suci. Tak seperti Tuan Syafiq sebenar. Tuan Syafiq sebenar dia dah siap racun. Dia hantar mesej, kita kena pergi KGPA. Kat sini cantik. Siap bagi gambar lagi kan. Saya relax dulu. Pukul kasih kena dulu lah. Alhamdulillah. Itulah benda-benda yang buat tuan. Dah asyik kerja je kan. Kita kena break the pattern sikit lah. Anyway, some recap daripada last podcast kita. Bersama dengan Haji Ali. Kita baru saja keluarkan podcast tersebut. Betul. Berapa hari lepas 2 hari lepas? 2 hari lepas. Kan? Kalau based on rakaman ni lah. Bila based on rakaman ni mungkin dah seminggu dah. Betul. So far Alhamdulillah kita tengok very good feedback. Betul. Dekat TikTok punya platform pun ramai orang yang do komen kan. Dia pergi berapa ribu dah. Saya pun tak ingat dah berapa. Betul. Right. Dan ramai orang tak tahu Haji Ali ni siapa. Betul. Ramai orang tak tahu Haji Ali ni siapa. Dan kita berjaya membawa beliau ke mainstream. Betul. Alhamdulillah. Media massa yang sebab biasa Haji Ali akan pergi ke tempat-tempat yang macam contoh grup-grup kan, bagi kecil-kecil. Kecil-kecil. Ada juga yang besar-besar tapi tidaklah dihebohkan di media sosial. Betul. Tapi Alhamdulillah sebab beliau ada satu misi sekarang ni untuk share kisah tetapi pada sama berdakwah. Betul. Sebab tu Alhamdulillah beliau menerima jemputan kita masuk dalam podcast. FE Podcast. Dan kalau anda nak lebih lagi Haji Ali, tulis kat ruangan komen lah. Ataupun mungkin ada orang lain yang anda nak ke, yang nak dicadangkan ke, boleh juga tulis kat ruangan komen. Jangan lupa tekan butang loceng dan subscribe kalau di YouTube. So hari ni tuan. Hari ni apa kisah pula hari ni tuan? Hari ni dia banyak apa dia panggil satu dia keperluan hidup. Kebutuhan hidup. Kebutuhan. Betul, itu kena tengok tuan. Negara mana tuan cakap tu? Jangan mencarut dengan saya. Jadi betul kan ayat tu kan? Betul kan? Kalau di Indonesia kebutuhan itu keperluan. Kebutuhan hidup itu perlunya kediaman, tempat tinggal. Jadi hari ini kita akan berbicara dengan seorang usahawan yang mencukupkan kebutuhan kita. Saya risau tuan kalau takut nanti orang dia blok kita. Jangan mencarut tuan. Baik, insyaAllah tuan. Boleh saya berikan laluan daripada tuan untuk memperkenalkan kita punya tetamu hari ini, insyaAllah. So hari tuan kita nak jemput salah seorang daripada Sifu sebenarnya juga, pakar hartanah Malaysia.
yang sebenarnya sudah pun mempunyai pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam industri ini. Beliau telah membantu menguruskan lebih daripada 500 transaksi jual beli tanah dan membantu ribuan individu untuk memperbaiki perancangan kewangan, mengawal hutang serta membuat pelaburan hartanah yang menguntungkan. Dan yang best beliau juga pernah mencecah, jualan beliau pernah mencecah 10 angka setahun. Ini bukan terkumpul ni, dalam masa tempoh setahun. 10 angka tu berapa banyak tu tuan? So bilion. Ya, bilion. So kita tak bawa jutawan, kita bawa, kalau dah masuk Melayu tuan, billionaire juga Billionaire. Kita bawa billionaire. Jualan billionaire bersama dengan podcast kita. So tanpa mengingat masa lagi, kita berikan tepukan gemuruh untuk the one and only Tuan Irman. Yes. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana tadi sebenarnya tuan? Daripada Bangi. Jauh juga tu. Pagi tadi ada buat live sharing session. Tapi live secara ni lah dekat FB, dekat TikTok apa semua kan. Ialah hasil kesan sampingan pernah bermadrasah dekat Fana Evo tu. Dia punya kalau kita pergi kalau kita kata keluar 4 bulan tu kan, keluar 40 hari bersama Fana Evo tu sampai ke hari ni lah. Kesan sampingan dia tu dia menjadikan ada sedikit ketagih jadi. Ketagih. Kan? Ketagih nak buat kebaikan. Alhamdulillah. Kan? Tapi madrasah kita pakai topi. Ni hasil. Kalau kata pondok tu kan, pondok Fana Evo yang banyak memberikan kesan kepada bagaimana dari sudut tactical business apa semua. Tapi pagi tadi nak cerita, sekarang ni kalau kata kami dekat Q Homes, kita dah mulakan satu pergerakan aktiviti, iaitu bermula daripada saya lah sebagai leader, dan juga kita nak galakkan leader kita banyak buat free sharing. Dan salah satu platform mudahnya sembang cerita manfaat, cara beli rumah, strategi, apa yang perlu elak, apa rahsia. Kita tak tahu kan, masa menonton mungkin 3 orang, tapi kalau live tu dibiarkan, kita tak tahu siapa yang mendapat kebaikan kemudian. Betul. So pagi tadi lah dekat Bangi. So tengok hari ni jadual ni dah 2-3 hari, nervous ni dapat jemputan Tuan Guru. FE Podcast. So dah bagi tahu tim dah, Rabu jangan ganggu saya. Tapi kalau live tu boleh lah pagi tadi kejap. Alhamdulillah. So alhamdulillah sampailah hari ni. Terima kasih tuan sebab hadir ke tempat kita, FE Podcast. So kita terus direct terus. Silakan. Sebab saya yakin di dalam industri hartanah, setiap kali saya buat training lah, bila buat training, bila saya sebut nama Tuan Irman, ramai orang kenal. Maksudnya dalam industri hartanah. In fact, orang yang berniaga hartanah pun kenal. Orang yang nak beli hartanah pun ada, some of them kenal Tuan Irman. Jadi cuma orang kenal Tuan Irman ni sebagai orang yang dalam hartanah. Cuma dia orang mungkin tak kenal siapa sebenarnya Tuan Irman start daripada kecil. Boleh cerita tak siapakah Irman type ni? Ni kalau nak cerita ni daripada betul-betul kecil ke, tak apa kecil ni, kecil umur ke saiz ni? Kalau kata dari segi saiz tu saya susah nak recall memori saya pernah kecil. Dia mungkin boleh cerita. Di waktu tu yang ni saya boleh relate. Kan, maksudnya pada umur tu orang dah panggil besar dah. Saiz tu walaupun umurnya kecil. Saya Tuan Najib Fadi, Tuan Budin, so saya bermula tu kalau kata asal usulnya daripada Ampang Jaya, Selangor. Orang Selangor. Orang Selangor lah. Dilahirkan di KL. Kemudian dibesarkan banyak kalau kata rumah kampung saya tu di Selangor lah. Pasal tu zaman 70-an, 80-an, kalau dikirakan di kawasan rumah saya tu kira kawasan yang baru membangun. Kalau kita lihat sekarang ni kan ada jenis rumah banglo-banglo lama yang orang renovate balik. Kita tengok ada tu yang cantik, 4 tingkat, ada tu lama lagi. So jenis-jenis kawasan penduduk begitulah pada tahun awal 80-an dulu. Ayah saya mula kalau kata berkahwin, mula menapak pembina perkahwinan dan keluarga kami banyak dekat Ampang lah. So ayah sekolah bisnes juga ke ataupun macam mana? Kalau kata spesifik ayah lah. Ayah dulu dunia corporate. Arwah ayah dulu adalah dunia corporate. Masa yang sama dia juga ada buat bisnes lah. Mainly hartanah lah. Jadi ayah dah memang niaga hartanah? So ayah dia start sebagai property investment holding company. Niat asas dia tu masa tu adalah dia nak membina satu platform yang mana dia membeli, menjual shop lot, rumah, tanah dan sebagainya di bawah satu company.
Yalah, masa tu kita kecil lagi kan. Masa dia start untuk bagi awareness, masa tu dia nak mula memberikan kesedaran pada kita, nak didik kita pasal hartanah. Yalah, kita pun tak faham lah, sewa apa semua kan, deposit. Tapi dia bagi tahu ini akan menjadi satu legacy keluarga. Apa-apa jadi kat dia. Ni bercerita pasal 30-40 tahun dulu. Cara dia sebut masa tu pun dia dah mula meletakkan satu doktrin. Ini akan jadi legacy keluarga. Apa-apa jadi kat dia, bisnes ni boleh diteruskan seperti biasa. Which is true. Baru ni bulan 4 2024 baru ni dia meninggal. Allah lebih menyayangi, jemput dia. So somehow saya meneruskan legacy dia tersebut, menguruskan property investment holding company tersebut. So dia punya hasil, dia punya jualan, dia punya sewa tu menjadi satu legacy yang boleh diketurunankan dengan baik lah. Maksudnya hasilan daripada situ boleh dijadikan sebagai bantu keluarga. Mana yang adik-beradik, keluarga mana yang susah apa semua kita boleh bantu. So saya jadi macam wow, dia punya doktrin tu kalau kita cerita tu 30-40 tahun dulu dia dah start susun tu untuk dinikmati generasi akan datang. So di situlah awareness pasal sikit-sikit masa tu. Kalau masa tu pun kita kecil-kecil follow dia pergi tengok shop lot, pergi collect sewa, kita pun tak faham apa masa tu kan. Masa tu berapa? Kalau mungkin ada momen ketika tu yang Tuan Iman boleh cerita yang melekat dalam kepala. Mungkin ada banyak momen tapi mungkin ada satu momen like macam saya sendiri pun kalau dengan arwah ayah ada momen-momen yang saya ingat sampai hari ni. Clear in my mind. Mungkin ada momen tu yang menyebabkan Tuan Iman jadi Tuan Iman sekarang. Sebab ada orang dia ikut ayah dia. Betul. Tapi dia tak buat apa yang ayah dia buat. Betul. Dia mesti ada sesuatu yang menyebabkan ikut sampai hari ni jadi fall in love dengan hartanah juga. Ni antara momen dah lah Tuan Fadi. Dia momen yang padu, yang melekat tu banyak tau. Tapi salah satu saya letakkan antara top 10 lah momen yang jadi, bila ingat balik sekarang berlaku kat saya jadi macam teringat masa kecil dulu kan, pegang mak tepi tu. Masa tu bawa pergi tengok satu shop lot dekat Ampang lah. Ayah saya beli satu shop lot dekat Ampang Avenue. Kalau Tuan Fadi tahu, Tuan Haji tahu, Tuan Pudi tahu, dekat area Ampang Point tu. Ampang Point dekat situ Ampang Point kat situ ada somehow shop lot baru naik lah. So ada satu penyewa ni daripada Iran. Kan, so ayah saya masa tu sebagai orang yang personally bawa pergi viewing apa semua kan. So bila sampai kan, orang tu dah kita pun bawa naik tengok shop lot tersebut. Dia masuk, dia tengok apa semua kan. So as a orang yang cuba sebagai landlord yang baik, ayah saya try to convey that kalau you jadi sewa, you akan berurusan dengan orang yang senang untuk berurusan. Macam itulah, he's trying to be nice, how you doing, daripada mana, apa semua. Tak layan apa ni. Tak layan, senyap je. Dia buat keras, buat kental je kan. Sambil viewing, jalan, tengok. Lepas tu dia tarik-tarik wire. So saya sebagai budak kecil masa tu macam, apa kau ni kan, kau ajar gila lah. Macam tu lah kan, nak kata kan. Apa aku tengah cakap, kau balas lah. Masa tu saya umur sekolah rendah. Masa tu kita pun dah boleh berfikir lah kan. Bukanlah tadika kecil tak tahu apa dah. Kita pun jadi macam, it's like macam uncle, my father is talking lah, please respond lah. Macam tu lah kita geram. Conversation kita budak kecil pun macam kita lah diajar adab kan daripada kecil kan, untuk bercakap. Kita balas, kita pusing, kita respon kan. So dia buat tak tahu je. Dia rentak, lepas tu pintu pula dia gedegang, dia ketuk. Lepas tu tangan dia berabuk, dia lap kat dinding. Kita macam, ini lain macam kau ni kan. Kan. So lepas tu tanpa berkomunikasi langsung, he just said one word, I hate this place. Dia pun turun tangga tinggal kita. Saya masa tu dengan mak saya, dengan ayah saya. Sebetulan saya seorang masa tu. Kadang-kadang ada adik-beradik lain. Tapi yang selalu berada kebetulan untuk follow dia berada dalam aktiviti masa tu adalah saya. So I really remember that moment yang macam dia establish satu perasaan yang begini sekali ayah kena lalu untuk establish rezeki kita. Macam itulah. So somehow sekarang ni ada juga lalu. Itulah kan. Saya jadi relax lah. Pasal kecil tu pernah lalu kan. Jadi sekarang orang masuk buat tak tahu, buat sombong-sombong macam hebat-hebat, tanya soalan kat kita macam, ini apa, freehold ke leasehold? Tak adalah tuan, ni freehold. Kita pun menjawab macam, tak adalah nak ego ke nak marah balik, tak ada. Because kita pernah lalu pengalaman tersebut. So dia jadi macam satu, very very strong memory lah, melekat lah kata. Rasanya kalau jumpa tepi jalan dia tengah makan kebab ke apa, saya akan ketuk balik dia. Tak adalah. Pasal dah besar. Kecil-kecil tu. Tak apa sangat. So that's one of the moment lah, menjadikan wow. So somehow saya sekarang ni kalau kata disimulasikan pada saya ni, kadang-kadang saya bawa viewing, saya pergi viewing, kita tengok rumah, bawa anak-anak. Kan. Kadang-kadang yelah kita ada klien yang jenis barang, jenis garang, telefon kita jerit-jerit. Kadang-kadang saya pasang loudspeaker je. Sambil buat kereta, loudspeaker dia nak marah kita kan. So anak semua dengar? Anak semua dengar. Nak beritahu yang how tough it is kita nak bawa balik rezeki tersebut.
Yalah kadang-kadang isteri kat sebelah meleleh mata tengah kan. Anak-anak kat belakang macam apa ni kata relax. So nak bagi tahu yang itu adalah antara yang membuatkan hari inilah bagaimana kita lalu tu. Jadi lepas itu sekolah rendah. Ya. Bila saya cakap dengan Tuan Edman, saya confused tau kadang-kadang. Confused sebab apa? Sebab ada geng-geng Kelantan yang boleh kecek luar. Ya. Dia kecek luar tak bunyi Kelantan. Tak bunyi langsung tak bunyi langsung. Kelantan. Dia bau-bau tu tak ada tu. Jadi ada sesuatu tu. Jadi Tuan Edman boleh berasal pada Ampang. Ya. Kecil membesar dekat Ampang. Betul. Tapi boleh kecek Kelantan. Ya. Pekak. Kalau nak kecek pekak tu tubik pekak dia tu. Tubik dia tu lah kata. Orang kata tubik tag dia tu kan. Dia macam switch on switch off tu easily. Maksudnya kalau kita kecek berdua, betul. Kejap kecek KL. Betul. Kejap kecek Kelantan. Kejap kecek English. Ya. Sorry. So we go to that part later. Macam tu lah kena cakap kan. Ini subtitle. Mana dalam cerita hidup ni yang boleh berbicara Kelantan tu? Sebab berasal daripada Ampang. Dia kata Ampang. So somehow dalam perjalanan masa sekolah rendah tu, alhamdulillah tuan berada dalam suasana yang kalau kita katakan di Klang Valley lah education levelnya agak tinggi, awareness, cikgu-cikgu pun very excited untuk tengok anak murid semua. Yalah, it's like everybody is chasing untuk get the best result untuk student dia. Ada cikgu-cikgu yang buat intensive class, 3-4 orang punya kumpulan. So saya berada dalam dunia pendidikan yang begitu. Kan excitement daripada parent, excitement daripada cikgu juga. So somehow ketika tu dapat result yang cemerlang lah waktu tu kan, dengan izin Allah. Masa tu dah jana dapat result cemerlang. Tapi nak jadi cerita Tuan Wadi dan Tuan Budi, masa saya dapat result ni nak jadi cerita aturan Maha Suci Allah lah. Kehebatan aturan dia. Saya dapat 7 sekolah. UPSR offer masa tu. 7 sekolah You name it lah kan. Apa yang SBP, Victoria, Aminuddin Baki, semualah top school Malaysia. Saya dapat 7 sekolah plus 1. Plus 1 apa dia? Mahat Muhammadi Kota Baru Kelantan. Nak jadi cerita Mahat Muhammadi Kota Baru Kelantan. So 7 plus 1 kan. So 7 all these great conventional schools kan. 7 dunia, 1 akhirat. 1 akhirat. Tak adalah yang lain pun ada lah. Nanti kan kita teruk kena kecam pasal ni salah label tu tidak. Betul. So cumanya sebelum tu somehow ialah kalau kata ibu kan banyak bersama kita kan, banyak bercerita solat. Itu benda-benda tu yang dia pegang sangat lah kan. Solat awal waktu, mengaji. Itu benda yang boleh kalau nak tengok dia jadi warden penjara, bab-bab tu lah. Benda lain dia tak kisah pun tak kan. Main bola ke pelajaran tak berapa okey apa semua pada dia macam tak apalah nanti buat molek lagi gitu lah. Tapi kalau bab solat dia punya beduk tu lain macam kan. So somehow nilai-nilai keagamaan tu dah mula diterapkan masa sekolah rendah. Padahal sekolah rendah itu sekolah biasa je. Sekolah kebangsaan biasa campur Cina, India, and it was very competitive. Salah satunya lah kan kita tengok orang semua nak berjaya, orang semua nak hebat, orang semua buat homework cepat-cepat kan? Jadi kita berada dalam circle yang always speednya tinggi untuk berjaya kan. Tapi nak jadi cerita Tuan Wadi Tuan Haji, masa tu cuti sekolah, lepas UPSR cuti sekolah, saya pun cakap ke mak saya, kata Mah nak balik duduk rumah Pak Long. Rumah Pak Long ni kat Taman Uda, dekat dengan airport Perkala Cepa tu lah. So benda-benda ni Allah susun menjadikan benda yang saya suka. Naik kapal terbang dah jam 6 naik kapal terbang, makcik datang ambil. Okey mari kan, makcik tu mari datang ambil kan. Dalam kapal terbang tu dengar dia kecek apa semua. Sedaplah seronok ah. So saya pula budak bandar, being honest, Ampang Jaya KL kan. So bila berada di Taman Uda ni, masa tu boleh 12 cuti sekolah kan, lepas UPSR. So saya mengenali aktiviti kampung. Main wow, mandi sawah, mandi tali air, tangkap ikan puyuh, kejar burung puyuh. Mana kan yang saya tak ada peluang untuk berada di KL. So sepupu saya ni almost every day. I went for holiday for 2 weeks. Every day Tuan Fadi was something yang best lah, duduk Kelantan lah. Yang tu lah jadi kan. So bila on the way ke Kota Baru, nampak satu sekolah ni, Sekolah Mahat Muhammadi Kota Baru ni warna biru. I didn't know the name. Tak tahu nama sekolah ni apa, tak tahu. Tapi dia sekolah agama. So the only thing saya bawa balik kepada mak saya ketika itu adalah, Mah, boleh tak bagi peluang sekolah biru tu? Sekolah biru tu lah, bumbunnya biru. Tak tahu nama Ahmadi ke asrama ke, tak tahu. Yang saya tahu ialah kepala saya ketika itu pada darjah 6 meletakkan kalau saya sekolah situ saya ada peluang untuk tangkap puyuh lagi. Saya ada peluang untuk jaring ikan lagi. Kan?
Aktiviti kampung tu best. Yalah Tuan Fadi kan. Kalau Tuan Fadi sebagai orang kampung kan, memang itu rutin waktu musim, orang kata musim boh lah, musim banjir tu. So somehow I convince my mother untuk memilih +1 tu. So menenggelamkan ayah saya was really looking. So what do you choose? Nak VI ke, kemudian Baki ke, SVP ke, kita pun diam je. Abang bincang dengan mak, abang bincang dengan mak boleh. Tapi abang trying to avoid to answer kan. Tapi masa tu lah dia kata ayah tak berapa setuju, kata because jauh. Kan being pada umur 6 darjah 6 masa tu kan dah ayah pergi memang jauh. orang KL, mak asal Kelantan. Ayah orang Melaka. Melaka. So somehow mak orang Kelantan, Pasir Mas. So bila dah balik tu banyaklah berjalan jumpa saudara mara Darahnya ada nenek. kat situ. Darahnya ada lah kata apa. Sebab tu lidah tu tidak kerah. Oh. Sebab ada orang dia pergi ke Kelantan nak belajar, kerah juga sikit-sikit. Dia punya kaku tu adalah sikit-sikit kan. So conversion tu jadi transition tu cepat lah. Sekejap 2 minggu saya buat balik, nak bercakap biasa dah susah. Punyalah saya duduk orang kampung. Kan mana reti nak cakap bahasa baku kita pun bahasa KL kan. Memang saya kena cepat berubah. Itu yang menjadikanlah bagaimana dalam memori sejarah pendidikan saya itu bermulalah tingkatan 1 di Sekolah Menengah Mahat Muhammadi Kota Baru. Sampai form 5. Sampai form 6. Oh, form 6. Form 6. Form 6 masa tu 6 bawah. So adalah teringin nak ambil masa tu STU. CJ Tinggi Ugama. Kalau kata Pak tu CJ Menengah Ugama masa zaman saya itulah. Even sekarang pun ada. Sekarang dia panggil STAM. CJ Tinggi Agama Malaysia. Tingkatan 6 lah. Siapa yang nak sambung, kalau kata aliran agama kan, nak pergi usuluddin, syariah dan sebagainya tu, itulah dia punya tiket dia. Tapi tak sempat. Tak habis dekat situ, saya masa tu dapat tawaran. Memang masa tu suka balik lah kata. So saya dapat tawaran dekat, masa tu dikenali sebagai College Islam Darul Ehsan, Kisda. Masa tu kecil je, dia dekat Shah Alam. So dekat depan Masjid Negeri tu ada satu sekolah sebelum tu, tak silap saya, Samtaj, Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jamiah something, dijadikan college. Itu bermula. Tapi sekarang dah berdirilah, dia dah lalu progress apa semua. Daripada Kisda dia naik kuis College Universiti Islam Selangor. Tapi sekarang ni jadi UIS, Universiti Islam Selangor, bawah Kerajaan Negeri Selangor. Okay, so saya rasa kita kejap lagi kita akan masuk macam mana boleh start bisnes dalam hartanah pula. Nice. Alright. So tapi sebelum kita masuk part tu, boleh kita berhenti rehat sekejap? Boleh. Kita rehat dulu. Kita jumpa lepas ni. Alright, kita jumpa sekejap lagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo.